Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه وأولاده وقرباته وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat in rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan inayah, taufik dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita ruang dan peluang serta kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berhimpun pada malam hari yang mulia ini, pada tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala macam dosa dan noda, kesalahan dan maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bermohon agar Allah Subhanahu wa taala merahmati umur kita, memberkati sisa umur yang terbaki pada kita. Mudah-mudahan sisa umur tersebut menjadi umur yang terbaik dalam hal keadaan kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita sambung bacaan kitab kita Al-Jawrul Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Masih lagi duduk pada bab yang ke-10 pada menyatakan kelebihan hari Jumaat, muka surat 91. Perkara yang ketiga lah, bawah lah. Riwayat bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan satu malaikat baginya 40 tanduk. Ada di antara malaikat Allah Ta'ala yang Tuhan cipta ni, yang pada malaikat itu ada baginya 40 tanduk. Jangan cerita lagu mana, nak bayang lagu mana, wallahu ta'ala a'lam. Antara satu tanduk kepada satu tanduk itu jauhnya, jaraknya 1000 tahun perjalanan. Atas tiap-tiap satu tanduk itu ada 40 saf daripada malaikat, yang pada mukanya matahari dan pada belakangnya bulan, dan di atas dua pelipisannya segala bintang. Maka apabila adalah pada hari Jumaat, sujud ia bagi Allah Ta'ala dan berkata ia, Allahumma ghfir liman sallal jum'ata min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, hai Tuhanku, ampunkan olehmu bagi orang yang sembahyang Jumaat daripada umat Muhammad. Kerja malaikat tadi yang ada 40 tanduk, yang salah satu tanduk kepada satu tanduk yang lain 1000 tahun perjalanan, artinya besar malaikat ni. Dan Tuhan cipta pada tiap-tiap tanduk itu ada 40 saf malaikat yang duk ikut, yang pada hari Jumaat malaikat-malaikat ini akan tunduk sujud kepada Allah dan berkata, Ya Allah, ampunkan bagi orang yang sembahyang Jumaat daripada umat Nabi Muhammad. Ada antara kita yang memperlekehkan, meremehkan sembahyang Jumaat. Kita tak rasa sembahyang Jumaat ni satu masa
yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita beberapa banyak daripada kebaikan. Kita tak rasa. Yang hari Jumaat ni Allah Ta'ala berbelas ihsan kepada kita. Allah Ta'ala perbuat baik kepada kita. Antaranya, pada hari Jumaat ni mandi saja boleh pahala. Nah, potong kuku, cukur segala bulu, bersih telinga, semua dapat pahala pada hari Jumaat. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Pi Jumaat, pi semayang, dah, pi masjid. Sejak daripada awal sampailah khatib naik atas mimbar berkhutbah, Tuhan ampunkan dosa. Tak cukup dengan tu, ada lagi malaikat yang tolong doa untuk minta ampun bagi pihak kita. Bila cerita lagu ni, mailah soalan ustaz, untunglah orang-orang lelaki mereka dapat macam-macam. Hari Jumaat kami ni orang perempuan lagu mana? Kami tak pergi sembahyang Jumaat. Nah, teringat apa yang disebut oleh Qadhi Iyad. Apa kata Qadhi Iyad? Apa-apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang lelaki-lelaki, sebegitu jugalah halnya Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang perempuan. Kecuali anugerah Allah tertentu bagi orang perempuan tidak diberikannya kepada orang lelaki-lelaki. Apa yang Tuhan bagi pada orang lelaki-lelaki, orang perempuan boleh dapat bahagian. Tapi apa yang Tuhan bagi pada orang perempuan, orang lelaki-lelaki tak dapat bahagian. Orang lelaki-lelaki sakit, sembahyang tak boleh berdiri, boleh duduk. Orang perempuan boleh tak? Boleh. Tak larat diri, duduk. Orang lelaki-lelaki tak mampu nak kerja haji, buat badal haji, dibadalkan baginya haji. Orang perempuan boleh tak dibadalkan baginya haji? Boleh. Tapi bila orang perempuan diberi rukhsah, ringan dah, dimaafkan daripada solat kerana datang bulan, orang lelaki-lelaki dapat tak? Tak dapat. Maka apa yang ada pada orang lelaki-lelaki dapat pada orang perempuan. Tapi apa yang Tuhan bagi pada orang perempuan tertentu hanya pada orang perempuan saja. Itu kelebihan. Apatah lagi orang perempuan di rumah. Kalau kata-kata contoh, hari Jumaat tu lelaki dah pergi sembahyang, dia sibuk di rumah masak special sikit. Dah sagi balik Jumaat, lelaki nak makan, anak nak makan, sedia hidang, pahala baginya. Bahkan pahalanya lebih banyak daripada orang lelaki-lelaki. Bayang, kita ni takat duduk saja boleh pahala, dia tu bukan takat dia masak dapat pahala. Kita yang tolong makan hak dia masak pun dia dapat pahala. Setiap butir gula yang dia bancur masuk layak tu kita minum, setiap butir tu dapat pahala. Banyak dia daripada kita. Maka tidak ada, kita kata apa, gap antara orang lelaki-lelaki dengan orang perempuan pada kelebihan Jumaat ini. Cuma orang lelaki-lelaki ini, kod mana pun dia ketua. Bila sebut dia ketua, dia kena buat kerja lebih sikit, dia kena pergi sembahyang Jumaat. Hang nak boleh pahala, hang kena pergi sembahyang Jumaat. Orang perempuan duduk di rumah saja dapat pahala Jumaat. Dan sabda Nabi SAW, Sayyidul Ayyami Yaumul Jum'ah. Penghulu bagi segala hari itu adalah hari Jumaat. Yakni adalah afdal daripada segala hari. Yang kata Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, dengan makna hari Jumaat ini lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Dan tersebut dalam kitab Jami'ul Saghir. Jami'ul Saghir, penghulu segala hari pada sisi Allah Ta'ala itu hari Jumaat. Terlebih besar daripada hari nahar. Hari nahar ni yang riba, hari kita buat sembelihan, yakni Raya Haji, Aidul Adha. Dalam kitab Jami' Saghir dia kata hari Jumaat ini lebih besar ganjarannya, lebih besar afdalnya daripada hari raya Aidul Adha dan
hari raya fitrah, Aidul Fitri. Dan adalah pada hari Jumaat itu 5 perkara padanya. Kenapa hari Jumaat ini disebut sebagai Sayyidul Ayyam? Kerana padanya ada 5 perkara yang berlaku pada hari Jumaat itu. Yang pertama, menjadi Allah Ta'ala akan Nabi Allah Adam AS pada hari Jumaat. Tuhan jadikan dia pada hari Jumaat dan Tuhan tiupkan padanya roh pada hari Jumaat. Yakni permulaan kehidupan itu pada hari Jumaat. Yang kedua, padanya, yakni pada hari Jumaat itu diturunkan dia daripada syurga kepada bumi. Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga sampai ke bumi pada hari Jumaat. Kemudian yang ketiga, hari Jumaat ini Sayyidul Ayyam, lebih afdal daripada hari yang lain. Padanya wafat ia, yakni wafat Nabi Adam juga pada hari Jumaat. Pada sa'atul ijabah, sa'atul ijabah, dalam hari Jumaat ni dia ada satu saat yang disebut atau dikenal dengan sa'atul ijabah. Pada saat itu Allah Ta'ala memakbulkan segala doa. Itu disebut sebagai sa'atul ijabah. Padanya, yakni pada hari Jumaat ada sa'atul ijabah. Waktu Tuhan memakbulkan segala permintaan. Tiada meminta seorang hamba padanya, yakni pada sa'atul ijabah hari Jumaat, akan Allah Ta'ala suatu, melainkan diberi akan dia selama tiada meminta akan dia, tiada meminta akan yang berdosa, seperti memutuskan rahim. Putus rahim dengan makna memutuskan hubungan silaturahmi. Bukan putus rahim tu pergi buang rahim tu dah. Maknanya memutuskan hubungan silaturahmi. Kata muallif kitab kita, hari Jumaat ada padanya sa'atul ijabah. Tuhan akan bagi semua permintaan orang yang meminta pada hari itu bertepatan dengan sa'atul ijabah. Ulama bahas, bilakah sa'atul ijabah ini? Kita pun nak tahulah juga sa'atul ijabah ni bila, supaya kita boleh bersiap sedia dan berdoa pada ketika itu. Maka adalah padanya beberapa qaul. Cuma yang masyhur daripada segala qaul itu mengatakan sa'atul ijabah itu adalah waktu di antara 2 khutbah. Waktu antara 2 khutbah. Kan khatib akan duduk saat. Duduk saat tu pada waktu itu sa'atul ijabah. Saat Allah Ta'ala makbulkan doa. Maka rugilah orang yang pi hari Jumaat duduk dalam masjid tapi terlepas sa'atul ijabah kerana tidur. Rugi. Tuhan akan bagi, tapi tidak dijanjikan pemberiannya itu atas dunia. Tuhan, kita minta, Tuhan akan bagi. Cuma dia tak kata wajib dia bagi atas dunia. Mungkin permintaan kita itu ada antaranya yang Tuhan tunai di dunia dan ada di antaranya yang Tuhan tunai di negeri akhirat. Kuat mana pun Tuhan akan tunai. Sabar. Minta. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, aku akan memperkenankan permintaan orang yang meminta jika dia meminta. Yang penting minta. Nah, kita hari ni canggih dengan speaker, kita ada TV di rumah, kita ada radio, kan? Walaupun kita orang perempuan tak pergi sembahyang Jumaat, tapi kita boleh tengok di televisyen. Kita boleh, hari ni ada pula masjid-masjid yang melaksanakan Facebook Live saat berkhutbah. Kita boleh layarinya dan mengambil barakah pada ketika saat sa'atul ijabah ini. Nah. Baik.
Itu yang keempat. Yang kelima, padanya, yakni pada hari Jumaat itu berdiri hari kiamat. Maknanya tidak berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat Tuhan memulakan segala kehidupan, permulaan bagi hidup. Manusia pertama Tuhan hidup pada hari Jumaat, dan Tuhan akan habisi segala yang hidup ini juga pada hari Jumaat. Tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Maka tiada daripada malaikat yang muqarrabin, dan tiada langit dan tiada bumi dan tiada angin dan tiada bukit dan tiada batu dan sekaliannya, melainkan takut daripada hari Jumaat. Dia kata semua makhluk yang Tuhan cipta ni, bila sampai hari Jumaat, mereka takut. Mereka takut. Pasal apa? Kiamat tidak akan berlaku melainkan pada hari Jumaat. Kita bila masuk malam Jumaat bukan main seronok. Tak. Hari Jumaat segala makhluk Allah risau, takut besok siang saat berlakunya kiamat. Kita duk seronok. Yang tu. Yakni daripada berdiri kiamat padanya dan hasyar dan hisab. Tuhan akan hancurkan dunia pada hari kiamat, kemudian mematikan semuanya pada hari Jumaat, dan menghidupkan kembali semuanya pada hari Jumaat, dan menghimpunkan semuanya di padang mahsyar juga pada hari Jumaat, dan akan mula perhisaban makhluk ini juga pada hari Jumaat. Maka hari Jumaat ni hari bukan kita seronok-seronok. Hari Jumaat ni hari untuk kita rasa risau, kita rasa gusar, kita rasa bimbang. Sebab tu kita bicara pada manaqib awliya Allah Ta'ala, apakah halnya mereka-mereka itu saat bertemu dengan Jumaat? Adalah hal keadaan mereka itu menangis dan teriak. Sebahagian daripada awliya Allah Ta'ala, orang-orang yang soleh ini, bila masuk saja hari Jumaat, hal keadaan mereka itu teriak dan menangis, lantaran takut mereka. Teriak dan menangis keadaan. Kita telah didoktrin bila masuk malam Jumaat seronok. Jadi kita tak rasa takut, kita tak rasa gusar, kita tak rasa bimbang dengan kedatangan hari Jumaat pada siang besok hari. Kita tak rasa. Kita rasa seronok. Apatah lagi pada setengah-setengah negeri, padanya cuti. Seronok lagi hari Jumaat, boleh berjalan. Mereka tak kerja, boleh berjalan. Ya. Yang kerja pun seronok dengan kerjanya. Oh, dah nak weekend, besok Sabtu setengah hari, seronok. Budak-budak pun hari Jumaat seronok, pasal besok Sabtu cuti sekolah. Orang kerja kerajaan pun hari Jumaat seronok, pasal besok Sabtu cuti. Jadi hari Jumaat ni banyak yang telah dilalaikan, sehingga kita tak rasa kepentingan dan kebesaran hari Jumaat dalam kehidupan kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man igtasala yaumal jum'ati kuffirat dhunubuhu wa khatayahu." Kata Nabi, barang siapa mandi ia pada hari Jumaat, dikafaratkan. Kafarat dengan makna dihapuskan, dipadamkan baginya segala dosa dan kesalahannya. Kata Nabi, barang siapa yang pagi Jumaat, mangkit pagi, dia mandi hari Jumaat. Mandi hari Jumaat, mandi dengan niat khusus hari Jumaat, sama halnya macam kita mandi pagi raya. Raya Aidul Fitri, Raya Aidul Adha, sama halnya macam kita mandi untuk berihram.
Mandi sunat tu. Pagi mandi ightasala yaumal jum'ah, dengan makna bukan mandi biasa, tapi mandi dengan niat sunat hari Jumaat. Kita bila sebut mandi niat ni, hak tu sajalah. Dah mandi niat sunat hari Jumaat. Kata Nabi, barang siapa yang mandi ia sunat pada hari Jumaat, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa dan kesalahannya. Dan sabda Nabi SAW, inna yawmal jum'ati wa laylataha 24 sa'at ya'tagillahu fi kulli sa'atin minha 600 atijin minan nari. Yang artinya bahwasanya hari Jumaat dan malamnya, siang Jumaat dan malam Jumaat, bermula malam Jumaat macam kita hari ni lah, lepas asar bermulanya malam Jumaat sampailah sebelum subuh, masuk subuh permulaan siang Jumaat ataupun hari Jumaat, sampai asar, habis asar masuk hari Sabtu pula. Baik, dia kata hari Jumaat, yakni siang Jumaat dan malamnya, bilangan jamnya adalah 24 sa'ah, 24 jam. Kata Nabi, bilangan jam hari Jumaat 24 jam. Pada 24 jam ini Allah Ta'ala akan memerdahekakan hambanya yang berdosa daripada api neraka sebanyak 600 orang tiap-tiap jam. Maknanya 24 kali Allah Ta'ala akan memerdahekakan, yakni mengeluarkan, memaafkan, mengampunkan orang yang berdosa sebanyak 600 orang pada tiap-tiap jam selama hari Jumaat. 24 jam, mana 24 kali Tuhan akan bagi ampun sebanyak 600 orang. 600 kali 24, tuan-tuan kali sendiri. Itu yang Tuhan bebaskan pada tiap-tiap minggu pada hari Jumaat. Dan daripada Nabi SAW sabdanya, bahawasanya bagi Allah Ta'ala 600,000 pemerdekaan api neraka pada tiap-tiap hari Jumaat. Dalam hadis yang lain pula, Nabi kata, bagi Allah itu ada kota Allah Ta'ala memerdahekakan, yakni mengeluarkan satu orang atau mengampunkan dosa satu orang daripada api neraka sebanyak 600,000 sepanjang hari Jumaat. Dan malamnya dan harinya itu 24 saat. 24 saat. Saat tu bahasa Arab. Saat artinya jam. Dia bukan saat macam kita, dia kira bawah pada minit. Tak, saat tu bahasa Arab artinya jam. Sa'atun jam. Wahid sa'ah, 1 jam. Baik. Dia kata ada 24 sa'ah. 24 sa'ah artinya 24 jam. Pada tiap-tiap saat, pada tiap-tiap jam, 600 pemerdekaan daripada api neraka. Padahal sungguhnya telah wajib mereka itu akan neraka. Kata Nabi, orang memang Tuhan tentukanlah dia ni isi neraka. Tapi pasal dengan kelebihan hari Jumaat, bermuamalah dia dengan cara yang elok pada hari Jumaat, maka dia termasuk daripada orang yang Tuhan ampunkan pada tiap-tiap jam pada hari Jumaat, seramai 600 orang yang akan dibebaskan daripada neraka Allah. Walhal, kata Nabi, dia itu isi neraka dah. Dengan syarat, catatan, selagi mana seseorang itu tidak mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Bila syirik, dia tak dapat kelebihan ni. Dan sabda Nabi SAW, man tarakal jum'ata min ghairi udhrin falyatasaddaq bidinarin fa in lam yajid fa binisfi dinarin.
Yang artinya, barang siapa tinggal sembahyang Jumaat daripada ketiadaan uzur, yakni sengaja tak pergi sembahyang Jumaat, sengaja tak mau sembahyang Jumaat, maka kata Nabi, hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar. Orang yang sengaja tinggal Jumaat, kata Nabi, dia berdosa, dan hendaklah dia bersedekah 1 dinar. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas murni, emas 24 karat. Ni bukan 916 nya, ni 24 karat murni. Emas 99 orang lain panggil. Sebanyak 4 gram, 4.25 gram. Kalau dia tak mampu dengan 1 dinar, fabinisfi dinarin, kata Nabi. Maka jika tiada dapat ia, yakni tiada mampu dia, maka hendaklah dengan setengah dinar. Setengah dinar 2.125 gram. 2.125 gram. Hari ini dalam tangan 1 dinar berharga 1,250. Kita ambil lah 1,200. Hari ni harga 1 dinar 1,200. Kalau setengah dinar, 600 ringgit. Kena sedekah untuk menggantikan sengaja untuk tak mau pergi sembahyang Jumaat. Ni kifarah. Tapi kifarah ini bukanlah kifarah yang nasakh. Bukan mesti, mana kalau hang mampu hang buat, tak mampu minta ampun kepada Allah. Tapi kalau hang mampu, hang buat. Itu lebih baik. Yakni bersedekah itu lebih baik daripada diazab oleh Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Tuhan bagi macam-macam pada hari Jumaat ni. Hang tak mau ambil, hang tak mau terima, sombong sangat. Maka kata Nabi, hang yang tinggal hari Jumaat, ambil sedekah 1 dinar. Kalau mampu, kalau tak mampu, setengah dinar. Kira sendiri. Dan sabda Nabi SAW, man taraka 3 jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbi. Kata Nabi, dan barang siapa yang tinggal ia 3 kali Jumaat, yakni tak sengaja tak mau pergi sembahyang Jumaat 3 kali berturut-turut, kerana memudah-mudahkan akan dengan dia, seperti tinggal dengan tiada uzur. Dia kata sengaja tak mau pergi sembahyang, tak ada sebab apa saja tak mau pergi, 3 kali berturut-turut, artinya 3 minggu berturut-turut tak pergi sembahyang Jumaat dengan ketiadaan uzur daripada syarak, maka taba'allah, dimateri, dicop Allah Ta'ala atas hatinya, yakni ditutup akan dia dan tiada terbuka lagi. Yakni Tuhan katup hati tu. 3 kali pergi sembahyang Jumaat, 3 kali tak pergi sembahyang Jumaat, Tuhan cop hati ni tak lulus dah. Tuhan tutup hati tu sehingga dia tak peduli lagi masalah agama. Halal haram jangan cerita. Jangan cerita kat dia halal haram. Agama saja dia tak mau ambil campur. Dia tak mau peduli pasal agama. Pasal hatinya telah tertutup dengan sebab sengaja meninggalkan Jumaat. Dan sabda Nabi SAW, man mata yawmal jum'ati aw laylataha rufi'a anhu adabul qabri. Kata Nabi, barang siapa mati ia pada hari Jumaat atau malamnya, besok hari Jumaat, atau malamnya, macam malam kita hari ini, mati dia, maka kata Nabi, diangkatkan daripadanya akan siksa kuburnya. Yakni dia tidak akan disiksa, tapi dengan catatan,
Bukan cerita semua orang yang mati pada hari Jumaat tak kena azab kubur. Hadis ini ada setengah daripada ulama hadis menghukum dengan hadis mardud. Ada yang menghukum dengan hadis maudhu'. Dhaif tak ada. Nak cerita hadis ni dia kata bohong. Hadis ni tak betul direka. Apapun kita nak bagi tahu, kalau sungguh-sungguh kita termasuk daripada orang yang menghidupkan Jumaat dan malamnya dengan ibadah, kita termasuk daripada orang yang sentiasa menghiasi malam Jumaat dan hari Jumaat dengan ibadat, senantiasa melazimi, maka kalau mati kita ada sebab untuk tidak diazab oleh Allah Ta'ala. Pasal apa? Kita membesarkan ibadah. Itu bukan pasal mati hari Jumaat dah, tapi kerana mati dalam keadaan buat ibadat, membesarkan malam Jumaat atau siangnya dengan ibadat. Dan kita mati dalam keadaan beribadat, maka dengan sebab itu diangkat baginya siksa kubur. Yang ni bukan orang yang sekali-sekali menghidupkan malam Jumaat dengan ibadat. Dia senantiasa melazimi sepanjang umurnya. Bila dia jumpa malam Jumaat dan hari Jumaat, dia akan membanyakkan ibadah. Dia senantiasa. Ni bukan sekali-sekali. Maka orang yang macam ni kalau mati, diangkatkan baginya azab kubur kerana banyaknya ibadat. Baik. Di bawah tajuk kecil, tak lagi. Berkata Imam Ghazali dalam Ihya, sabda Nabi SAW, barang siapa mati pada hari Jumaat atau malamnya, di surat Allah Ta'ala baginya pahala syahid dan dipelihara akan dia daripada fitnah kubur, yakni soal munkar wa nakir dan lainnya. Ada hadis Nabi bila mana orang mati hari Jumaat dengan makna yang kita sebutkan tadi, melazimi Jumaat dan malamnya dengan ibadat. Yang kata lazim ni bukan sekali-sekala, bukan sebulan dia buat lepas tu tinggal dah. Dia tak pernah tinggal hari Jumaat dan malam Jumaat melainkan dengan ibadat, maka dia akan dilepaskan bagi dia oleh Allah Ta'ala daripada azab kubur dan soal kubur, dan dia akan disurat baginya pahala mati syahid. Yang ni ada sunnah yang menyokong, walaupun tidak menyokong berkenaan dengan hari Jumaat, tetapi dalam menghidupkan sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi, menghidupkan malam Jumaat dan siangnya dengan ibadat. Itu yang kita malam Jumaat ada baca suratul Kahfi, pagi Jumaat ada baca surah Yasin, hari Jumaat siangnya ada zikir-zikir tertentu yang disuruh kita baca sebelum sembahyang, dan ada zikir-zikir tertentu yang perlu kita baca selepas sembahyang. Sunnah ni dah tak ada dah, tempat kita tak ada dah buat. Pasal pakat habis sembahyang nak pergi kerja, jadi mereka tak buat dah baca Fatihah 10 kali, 3 kul 10 kali. Mereka tak baca lah ayat tu. Tapi kalau di kampung-kampung masih lagi beramal dengan dia. Macam kami di Kedah masih lagi beramal. Yalah, padan lah, mereka tak kerja. Kan? Kita pun boleh, cuma tidak secara berjamaah. Sambil jalan hang baca lah. Yang penting lepas sembahyang, tak perlu secara berjamaah. Yang penting baca Fatihah 10 kali, 3 kul 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirna minan nar 10 kali. Semua 10, 10, 10, 10. Baik. Jadi ada sunnah. Kata Nabi, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'at syahid. Kata Nabi, sesiapa yang menghidupkan sunnah aku pada ketika umat ini sedang berada dalam kerosakan, maka baginya pahala 100 kali mati syahid.
Di antara sunnah Nabi, menghidupkan hari Jumaat. Maka kalau mati orang yang menghidupkan hari Jumaat, baginya pahala mati syahid. Sama macam hadis Nabi sebut. Okay. Tersebut di dalam Durratul Thamin, kitab hijau Durratul Thamin tu, murad, yakni yang dikehendaki dengan makna malam Jumaat itu, yang kata malam Jumaat ni apa dia? Gelincir matahari pada hari Khamis. Gelincir dengan makna turun matahari, tenggelam matahari. Dah, tergelincir bukan turun, tetapi tergelincir dengan makna mengufuk matahari ke arah barat. Itu tergelincir. Mengufuk matahari ke arah barat, yakni pada waktu asar. Pada hari Khamis, maka disitulah bermulanya malam Jumaat. Dalam Islam, hari itu bermula dengan malam. Kita bukan macam Mak Saleh, hari bermula dengan pagi 12.01, ataupun kalau jam tentera lu 00.01, itu permulaan bagi jam Mak Saleh. Tapi kita dalam Islam, permulaan jam itu ialah malam. Malam hari. Yakni malam tu bermula daripada matahari mengufuk ke arah barat nak tenggelam, maka disitulah bermulanya malam hari Jumaat pada hari Khamis, dan habis ia, yakni habis hari Jumaat itu dengan masuk mataharinya. Dan jika ditanamkan dia pada malam Sabtu sekalipun, perbahasan ulama yang kata nak dapat kelebihan mati hari Jumaat, malam Jumaat pada petang hari Khamis itu telah bermula sampailah besok hari. Sampai besok hari. Sepanjang masa itu kalau ada orang mati, maka dia termasuk daripada orang yang mati pada malam Jumaat atau hari Jumaat. Adapun picit, saya tak tahu picit ni bahasa mana. Cuma kalau kita melihat kepada pengarang kitab-kitab Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, maka dia mungkin picit ini bahasa orang Kelantan. Jadi mungkin ada yang boleh. Makna picit ini dia kata, ada pun picit, yakni sempit. Betul? Ada orang Kelantan. Saya tak tahulah, ini disebut, mu'alif sebut, ada pun picit dengan makna sempit kubur, maka iaitu tiada lepas seseorang daripadanya, dan jikalau adalah mayat itu soleh sekalipun. Siksa kubur, sempitnya kubur itu, bila sampai pada satu-satu orang yang akan diazab dengan sebab sempit kubur, yakni dia buat dosa, dia buat kesalahan yang melayakkan dia diazab oleh Allah seawal di dalam lubang kubur. Kita kubur ni kata Nabi, kubur ini kata Nabi, lubang kubur ini dia boleh jadi dua bagi kita. Yang pertama, raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman syurga. Atau yang kedua, hufratun min hufarin niran, salah satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Lubang kubur kita boleh jadi elok, boleh jadi sebaliknya. Boleh jadi taman-taman syurga bagi kita, atau boleh jadi lubang-lubang neraka bagi kita. Sekalipun dia kata, yang mati tu orang soleh, yang orang kata dia orang baik, tapi dia ada buat dosa yang melayakkan dia untuk diazab oleh Allah seawal duduk dalam lubang kubur. Ada orang baginya azab Allah sejak hari pertama dia mendiami lubang kubur. Masuk lubang kubur, dia kena azab lah. Antaranya orang yang meringankan solat fardu, baginya Allah Ta'ala akan jadikan baginya seekor ular yang namanya Suja'ul Aqrab. Suja'ul Aqrab, yang mana bila mayat ni masuk lubang kubur, kabur.
Ular ni ambil ajar lah. Seawal itu dia akan diazab oleh Allah. Lagi, siapa lagi yang akan diazab oleh Allah seawal masuk lubang kubur? Orang-orang yang mencuri dan mengambil tanah tanpa izin. Batu sepadan dia pilih, ambil tanah orang walaupun seinci, maka baginya akan mendapat siksa berupa disempitkan lubang kuburnya baginya sehingga bertemu rusuk kanan dengan rusuk kiri. Kita jatuh, patah rusuk, hak tu pun sakit tak sangka dah. Bukan patah, apa panggil? Retak. Retak tu pun menampas sakit. Nak pusing badan tidur, Allah, tu retak. Bayang kalau Tuhan jadikan antara azab lubang kubur ini bertemu rusuk kanan dengan rusuk kiri. Saya belum lagi tara tu, baru mereka buka. Baru mereka buka rusuk. Hak tu pun padah dah. Bukan boleh lasyar. Kan? Bayang kalau bertemu rusuk ya, tu azab yang Tuhan sedia seawal hari pertama dia mendiami lubang kubur. Dan adalah beberapa kesalahan lain yang mereka akan disegerakan baginya azab seawal hari pertama mendiami lubang kubur. Hak tu kesalahan yang dia buat atas dunia. Nu belum lagi tak dapat jawab soalan munkar nakir dalam lubang kubur. Hak tu masalah lain. Hang buat salah atas dunia, kesalahan hang bermula azabnya pada hari pertama hang masuk lubang kubur. Dan ada orang bila masuk lubang kubur tak dapat pula jawab soalan munkar nakir. Hak tu suku masalah. Tu suku. Satu masalah lain pula. Hak tak boleh jawab ni nak kena pukul. Allah. Munkar nakir satu pukulannya masuk dalam bumi 7 petala bumi jauhnya. Nak habaq berapa kuat tak tahu. Kalau kita dibagi dengar suara orang yang dah duduk dalam lubang kubur, nescaya kita juga akan turut mati kerana mendengar jeritan mereka. Teruk. Mati ni bukan satu benda yang sedang. Mati ni bukan satu benda yang mudah. Banyak daripada kita yang menyepelekan kematian ini, yakni mempermudahkan urusan mati. Bagi dia mati, mati. Kita kalaulah mati itu mati, yakni katuk buku, senang cerita. Tapi bagi kita kematian itu permulaan bagi segala-galanya. Bermulanya azab juga dengan mati, bermulanya nikmat juga dengan kematian. Tak ada siapa yang boleh masuk ke dalam syurga dan neraka melainkan mesti merasai mati dulu. Bukan kata nak masuk syurga saja kena mati, nak masuk neraka pun kena mati dulu. Kalau kita umat Muhammad, Allah Ta'ala bagi keistimewaan umat yang pertama yang akan mendiami syurga. Betul? Kita umat yang pertama. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi Tuhan bagi istimewa, kita akan masuk lebih dulu ke dalam syurga. Dan kita juga akan jadi umat yang pertama masuk dalam neraka. Jangan cerita syurga tu saja seronok. Nu neraka pun kita yang pertama. Kita tak tahu penghabisan kita syurga kah tempat kita atau neraka tempat kita. Satu masalah kita. Dan daripada Rasulullah SAW sabdanya, ini mayat yang bergerak arash baginya dan dibukakan baginya beberapa pintu langit, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Bergerak arash sebab suka dengan rohnya dan menghadirkan dia 70,000 malaikat. Sungguhnya dipeluk akan dia oleh kubur
kemudian dibukakan dia daripadanya. Ada satu orang sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Mu'adh. Dia ni punya bagus, punya hebat, sehingga bila dia mati, Arash Allah bergerak untuk memayungi rohnya. Mana keistimewaan yang dia dapat, kata Nabi. Sa'ad bin Mu'adh, dia bila dia mati, rohnya akan disambut oleh 70,000 daripada malaikat. Hak nak sambut roh dia. Punya seronok ahli langit dengan kedatangan Sa'ad bin Mu'adh. Kemudian masuk ia dalam lubang kubur. Walaupun rohnya dah dibawa, dipayungi oleh Arash, disambut oleh 70,000 malaikat, akan rohnya, jasadnya tetap ditanam dalam lubang kubur. Maka bila mana jasad Sa'ad bin Mu'adh masuk lubang kubur, dan adalah kubur itu dibukakan baginya dan memeluk ia akan Sa'ad bin Mu'adh. Maknanya apa? Dia dipelihara daripada binasa. Bumi akan memeluk dia dan jasadnya akan terpelihara. Ada banyak daripada kita yang melihat fenomena orang yang dah mati sekian lama, bila dibongkar kuburnya, jasadnya masih utuh. Dia utuh, dia elok jasadnya kerana apa? Kerana bumi yang menjaganya. Bumi yang menjaganya. Ada di Museum Topkapi di Turki. Kita panggil Topkapi tu. Museum tu menyimpan janggut Nabi. Dan adalah melalui penelitian mereka bahawa janggut Nabi itu saban tahun akan memanjang, seolah-olah hidup ia. Janggut Nabi yang mereka simpan tu saban tahun akan memanjang. Dan ada pada mereka gugusan rambut Nabi. Ada beberapa helai pada rambut Nabi yang mereka simpan, dan rambut itu juga memanjang. Yang tu tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Pada saat mereka membuka untuk menggantikan kain yang membaluti rambut Nabi itu, dan rambut itu memanjang. Sungguh lebih panjang daripada riwayat yang menceritakan rambut Nabi. Kita tahu panjang rambut Nabi ada 3. Satu, sepanjang bahu. Yang kedua, separas telinga. Dan yang ketiga, botak. Tak ada. Tu gaya rambut Nabi. 3. Maka paling panjang separas bahu. Yang berada di Museum Topkapi itu lebih hampir kepada 1 meter. Maknanya melebihi rambut yang Nabi simpan semasa hidup dia. Itu membuktikan bahawa rambut Nabi itu hidup. Kita boleh tengok dalam YouTube. Ada ketika mereka membuka untuk menggantikan kain untuk simpan rambut Nabi itu. Wallahu ta'ala alam. Cukup takat tu, nanti kita sambung pada pertemuan kita akan datang. Masih lagi bicarakan tentang kesempitan kubur pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan satu kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf kepada semua dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri saya dan semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.